Ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Lagi sekali. Cornelius tadi tutup mata. 1, 2, 3. Okay. Assalamualaikum Cikgu Rosma. Selamat petang cikgu. Petang cikgu. Assalamualaikum cikgu. Sihat cikgu? Sihat. Syukur. Boleh kita mulai cikgu? Ya, ni baru buka ni. Okey, tak apa. Poin ya. Sedia cikgu? No. Semua dari Selangor ke? Tak, saya dari Sarawak cikgu. Oh, nanti lepas ke anak-anak saya dah ni. Anak saya baru 23 tahun ni. Okay, teruskan. Okey, kita mulakan ya. Selamat petang dan salam sejahtera. Kami pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dari Universiti Utara Malaysia. Pada hari ini kami berasa sangat berbesar hati dan gembira kerana kita dapat menyebut Cikgu Rosmah binti Abdul Aziz bersama kita untuk menjalankan sesi temu tiga ini. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Cornelius Campoh Yang, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan tahun kedua dan berasal dari Sarawak. Nama saya Anjak Wei, merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan tahun kedua. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Saya Siti Nur Afika binti Muhammad Nur, memegang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan tahun kedua dan saya berasal dari Kedah. Saya Ridwan binti Azali, saya yang WhatsApp dengan cikgu tu. Saya berasal daripada Selangor. Sekarang ambil Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan tahun dekat.
Okey, baiklah. Cikgu, bolehkah cikgu memperkenalkan diri cikgu dan sekolah yang cikgu sedang berkhidmat sekarang secara ringkas? Okay, saya sebenarnya dah bersara itu bulan November mungkin Cik Rizwana pun tahu benda ni daripada Puan Aniswati. Saya baru bersara itu bulan November macam di SK Bukit Kapar Kelang. Okay, saya kira November yang lepas saya lulus berkhidmat. Sekarang ni bersara lah. Itu saja. Cikgu boleh tak cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang sekolah cikgu SK Bukit Kapar? Okey. SK Bukit Kapar ni dia sekolah kira di penghujung daerah Kelang. Kira bertentangan dengan sepadan dengan Kuala Selangor. Sekolah ni mula ditubuhkan pada 1930 ni menurut kalau ikut sejarah dia lah. Sebab saya masuk ke SK Bukit Kapar pun tahun 2012. Sebelum tu saya bersekolah lain. Selama 8 tahun berada di Bukit Kapar tu tahu sebanyak lah. Sekolah ni pelajar dia 100% pelajar Melayu. Guru dia seramai 114 orang. Murid dia 2,000 lebih. Cikgu dia 2 orang non-Malay. Yang lain semuanya Malay. Okay, itu saja dulu. Okay, pada pendapat cikgu, apakah kepentingan kurikulum ini, aktiviti kurikulum terhadap pelajar pada masa sekarang? Okey, sebelum tu saya dah ini dalam ada dalam soalan-soalan yang dikenakan pada saya kan. Soalan tu saya dah jawab. Takut nanti apa yang saya jawab ni lain pula daripada yang situ. Okey, kurikulum ni memang penting pada semua murid. Okey. Daripada mungkin adik-adik pun tahu, anak-anak pun tahu kurikulum ni sebahagian dia seiring dengan aktiviti. Keperluan dia sebab tu murid-murid semua perlu wajib. Maksudnya murid semua wajib menyertai aktiviti kurikulum. Tak memang kena wajib sebab benda tu memang penting kepada mereka untuk masa akan datang mereka, sebab itu sebahagian daripada pembentukan sasiah murid tu daripada kurikulum itu. Okey. Okey, baik, jelas pandangan cikgu yang bagi tadi. Okey, soalan seterusnya, apakah misi dan visi sekolah SK Bukit Kapar dalam khasnya dalam aktiviti kurikulum ataupun bidang kurikulum? Okay, sebab Bukit Kapar ni saya biasanya benda tu saya tak boleh nak hafal sebab benda tu ada atas kertas ni. Lepas tu saya buka je macam tu. Minta maaf banyak kena tengok balik jawapan saya tu. Tak apa cikgu, cikgu dah sediakan yang nota words tu dekat kami, itu memang dah cukup dah sebenarnya cikgu. Tapi apa yang kami dapat dalam sesi interview hari ini, kami sebagai input tambahan lah ataupun info tambahan dalam penghasilan report kami nanti. Okay. Soalan seterusnya adalah kalau kita berbalik kepada soalan misi dan visi tadi, kalau kita lihat misi dan visi kurikulum SK Bukit Kapar ni adalah melahirkan seramai mungkin murid yang cemerlang dalam kurikulum di semua peringkat, dan apa yang saya lihat adalah sekolah SK Bukit Kapar ni memang dah berjaya mencapai visi dan misi ini. Buktinya adalah di mana sekolah ini mampu melahirkan beberapa orang pelajar yang mewakili aktiviti kurikulum di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Contohnya adalah pertandingan ikatan dan bina gadget perkemahan TKRS. Jadi kita boleh katakan sekolah SK Bukit Kapar ni memang mencapai visi dan misi sekolah dia lah. Kemudian soalan seterusnya adalah
bagaimanakah pihak sekolah menyediakan perancangan tahunan ataupun blueprint tentang sasaran pencapaian bagi aktiviti kokurikulum SK Bukit Kapar? Okey, kaitan dengan perancangan tahunan okey. Dia seiring dengan perancangan yang apa yang saya jawab tu, saya terlupa masukkan perancangan strategik. Okey. Semua sekolah perlu ada perancangan strategik. Okey, dan yang ini ada dalam, waktu kita pun masukkan dalam perancangan tahunan. Cuma perancangan strategik ni kita buat 5 tahun sekali. Dan biasanya kalau di SK Bukit Kapar ni kita macam kami gunakan perancangan tahunan ni seiring dengan perancangan strategik. Cuma tambah baiknya kita gunakan plan taktikal, perancangan kena kita rancang setiap unit kena rancang plan taktikal ni. Kemudian pelaksanaannya kita gunakan plan operasi lah. Ini maksudnya untuk perancangan strategi ni kita ada 2 visi untuk murid dan juga untuk guru. Macam mana kesediaan kalau untuk guru ni, kesediaan guru tu untuk membimbing murid, untuk membawa murid ke arah kecemerlangan. Lepas tu cikgu pun perlu ada ilmu. Sebab tu kita sasaran kita mesti ada 2. Untuk guru dan juga murid. Untuk murid memanglah kita kecemerlangan, dia berkelab persatuan, kecemerlangan dia dalam aktiviti kurikulum, pertandingan, semua kita memang ada sasaran. Mana kalau ikut perancangan strategi sekolah, daripada penyertaan di peringkat luar, kita mesti kita sasarkan 70% berjaya. Daripada itu sasaran yang kami buat lah. Mana untuk yang ke masa 5 tahun tu, kita masih mengurat langkah daripada mula kita buat sampai 5 tahun tu dapat 70%. Masa saya beritahu itu, kita belum capai masalah yang melakukan Bukit Kapar ni, kita naik turun. Tak adalah terus meningkat, yang tak ada. Dia ikut proses tu agak lama lah kan cikgu. Dia memang 5 tahun. Kita menjanjikan kita 5 tahun. Bermakna kita, saya masuk Bukit Kapar tu, saya terima dulu. Dan benda tu saya nampak dia punya apa yang ada aset di sekolah tu yang kita cuba bangunkan melalui perancangan strategik. Okay, jadi SK Bukit Kapar ni memang ada perancangan aktiviti kokurikulum yang jelas dan kerjasama antara semua unit kokurikulum itu adalah sangat penting. Jadi kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Bagaimanakah pihak sekolah menyusun struktur organisasi kokurikulum di sekolah? Maksudnya bagaimana pihak sekolah melantik penyelaras ataupun guru pembimbing bagi satu. Okey, untuk struktur organisasi ni, mungkin saya gunakan power saya sebagai PK Koko. Secara kebetulan memang bos pun lebih banyak percayakan saya untuk pengurusan sekolah ni. Lepas tu saya utamakan untuk struktur organisasi ni, saya utamakan dulu akademik. Lepas akademik, sebab akademik ni kita kecemerlangan sekolah kalau megah daripada kurikulum tapi tak gah dari segi akademik pun susah juga. Mana kita nak seiring. Sebab tu kita bagi peluang untuk unit akademik susun struktur organisasi dia yang dia perlu. Tapi memang untuk kurikulum tak semua orang yang boleh. Memang tak semua orang boleh. Sebab tu kena ada orang kemahiran. Sebab tu saya memang pilih orang-orang tertentu untuk mantapkan saya punya struktur organisasi. Sebab tu saya jarang, kalau saya dah ambil, saya jarang lepaskan. Sebab tu dalam saya punya jawapan, kebanyakan saya tulis AJK Induk kurikulum. Itu maksudnya AJK saya yang saya pilih. Ada kekuatan masing-masing. Sebab tu saya pilih, kurikulum Bukit Kapar ni
Dari segi pengurusan memang antara yang top. Sebab tu sekolah dijadikan penanda aras untuk co-curriculum. Itu yang sebab saya yang susun kekuatan dari segi AJK Induk untuk mengurus murid dan juga guru-guru yang lain. Sebab tu sebab tak semua orang boleh untuk co-curriculum ni. Sebab tu lepas akademik ambil yang kedua, lepas tu memang co-curriculum ambil. Sebab co-curriculum cabang ni amat banyak. Sebab tu saya pilih yang terbaik. Lepas tu baru yang lain, baru ambil. Yang kami tak pilih tu baru orang ambil. Yang co-curriculum memang kami ambil, pilih yang kedua selepas akademik. Okay. Jadi strategi cikgu ketika cikgu memegang jawatan PKKOK adalah memastikan guru yang dilantik itu betul-betul terlatih dan mempunyai kemahiran. Betul tak cikgu? Tak juga, sebab kita tengok kalau ada orang baru, nampak dia dari segi komitmen dia tinggi untuk sekolah, kita akan tarik dan kita bimbing untuk jadi jawatankuasa. Kita tarik daripada tugasan yang bawah dulu, yang kita bimbing, lepas tu baru kami ambil. Biasa kami tak adalah 100% semua guru berpengalaman, tak ada. Kami lihat situasi, untuk keperluan kita tarik orang baru. Menggunakan perancangan strategik 5 tahun yang cikgu sebutkan tadi kan? Ya. Betul. Okay, jadi soalan terakhir daripada saya, bagaimanakah kelengkapan ataupun prasarana di sekolah untuk kegunaan para pelajar waktu aktiviti co-curriculum? Adakah prasarana ataupun kelengkapan di sekolah SK Bukit Kapal ni 100% cukup untuk semua murid? Dia nak cakap 100% tak adalah sangat, sebab kita contoh kadang-kadang kita bagi peluang kepada murid yang berminat untuk satu kelab atau sukan. Okay, kalau ikut kehendak murid, lelaki-lelaki majoriti nak bola sepak, perempuan nak bola jaring. Okay, tapi memang kita hadkan sebab kita perlukan kekuatan di semua aspek yang kita pilih. Jadi untuk prasarana ni yang kami ada, sebab tu kami untuk kelab satuan ni kami biasa seiring dengan untuk permainan kami seiring dengan PJ. Okay, sebab tu alatan biasanya kalau untuk sukan kami banyak gunakan duit pendidikan jasmani lah untuk membeli peralatan. Okay, prasarana dia pun majoriti memang guna duit PJ, jadi benda tu untuk sukan permainan tak ada masalah. Okay, dari segi akademik dan juga unit uniform, memang kami banyak duit habis kat situ lah untuk sediakan prasarana untuk murid. Sebab untuk unit uniform, kita hanya ada 5 unit uniform untuk menampung aktiviti co-curriculum sebanyak budak seramai 1,000 lebih kurang untuk tahun 4, 5 dan 6 sekaligus kita jalan. Sebab kalau kita minggu tu ialah minggu unit uniform, mana semua murid akan melakukan aktiviti yang sama. Contoh sebab tu kita prasarana kita memang kita banyak dekat Bukit Kapal ni, sekurang-kurangnya alhamdulillah kat situ kita banyak dari segi tempat. Okay, tak ada masalah sebab kita banyak ruang yang ada teduh, yang berteduh sebab kita aktiviti co-curriculum sebab pagi. Jadi kita ada banyak yang kita gunakan, kelas pun kita gunakan sebab kelas kosong pada masa tu. Jadi dari segi prasarana tempat perjumpaan tak ada masalah. Dari segi peralatan pun kurang masalah sebab kita banyak kita bagi cikgu kreatif. Biasa kalau kita perlukan peralatan, biasanya kita murid akan bersedia. Sebab kita akan beritahu pada murid 2-3 hari lebih awal apa aktiviti yang akan dijalankan. Sebab kita untuk Bukit Kapal ni kita berpusat, dia punya perancangan tu berpusat untuk aktiviti mingguan. Contoh minggu ni ikatan, mana semua unit yang ada akan buat ikatan. Sebab tu perlukan tali yang banyak lah kalau ikatan. Sebab tu kita biasanya kita sediakan mencukupi sebenarnya untuk semua. Sebab memang kita dah beli peralatan yang ada untuk semua murid. Biasanya murid ni lebih seronok kalau mereka bawa sendiri. Sebab kepuasan tu dia akan buat yang ada sampai kat kelas pun
mereka akan sambung buat aktiviti tu. Okay, untuk pengetahuan ya, kurikulum Bukit Kapan kita adakan pada hari Rabu 7.20 sampai 9.20. Tu saya tak masukkan dalam session jawapan, tapi memang Yanti memang buat sebelah pagi walaupun bukan di jadual, dalam jadual, kita kena mohon pada jabatan. Kita bukan sewenang-wenang buat. Kita kena mohon pada Jabatan Pendidikan Selangor untuk mengadakan aktiviti pada hari Rabu, pada hari persekolahan tu. Tapi budak balik lambatlah pada hari Rabu tu. Sebab dia permulaan belajar seperti biasa tu 9.20 baru mula. Sebelum tu memang kita gunakan untuk kurikulum. Sebab tu kehadiran tak ada masalah. Sebab tu kalau ikut Bukit Kapar punya trend, kalau hari Rabu ni kehadiran dia akan lebih tinggi daripada hari-hari lain. Maksudnya memang budak dia suka pada kurikulum. Itu kat Bukit Kapar. Sebab kita itu mungkin cara kami tarik minat pelajar lah. Sebab tu majoriti budak suka dengan kurikulum. Ya, berdasarkan data ataupun rekod yang cikgu sediakan untuk kami tu, kami dapat lihat iaitu murid-murid SK Bukit Kapan ni dia mencapai ataupun dia memperoleh prestasi cemerlang, terutamanya dalam badan beruniform kan cikgu, betul? Okay. Kita semua rasanya okey lah, ada seimbang kita punya pencapaian. Dan murid pun banyak berbeza. Mungkin kekuatan kita banyak pada guru lah. Guru dia banyak pandai cari bakat murid, congkil bakat murid daripada awal usia lagi. Tahun 3 kita dah mula cari pelapis-pelapis untuk bila mereka dah jam 4 tu kita dah dapatlah pelapis-pelapis tu. Okay. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya, Afika. Baik cikgu. Adakah SK Bukit Kapar ini menerima sumber-sumber dari pihak luar sama ada PIBG ataupun pertubuhan lain, khususnya dari aspek kewangan? Okay, aspek kewangan tak ada masalah bagi kami. Untuk kurikulum memang tak ada masalah. Cuma memang dalam Mesyuarat Agung PIBG sekolah dia dah dimaktubkan dalam dah diminikan. Setiap tahun dia akan bagi peruntukan maksimum 3,000 untuk kurikulum. Okay, dia bagi peruntukan. Bermakna kalau kita mohon dia akan bagilah dalam kurungan RM3,000. Biasanya kita mohon pun tak sampai pun jumlah tu. Sebab kita kewangan yang ada biasanya yang kita dah dapat peruntukan daripada kerajaan, dah ada peruntukan, jadi kita pun tak perlu mohon sumbangan, kecuali kalau memang ada kadang-kadang ada syarikat-syarikat yang beri sumbangan tu kita terima je. Itu biasa kita gunakan pada hari apresiasi kurikulum, duit-duit yang sumbangan tu untuk kita tambahkan sumber untuk murid pada hari apresiasi. Kalau kita memang setiap tahun kita buat hari apresiasi, duit-duit sumbangan tu kita kumpulkan letak pada hari tu. Okay. Semuanya untuk murid lah, kita jamu mereka makan. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah adakah pihak sekolah sekarang mempunyai guru terlatih atau Okay, itu saya beritahu, guru terlatih itu saya kata semua guru yang masuk ke Bukit Kapar ni kita akan lihat dari segi kurikulum ketika dia berada di maktab atau universiti, kita lihat mana biasa cikgu tu dia akan bila dia melapor diri dia akan beri kekuatan dia. Lepas tu kita akan terus gunakan tenaga cikgu tu, kepakaran cikgu tu untuk kita punya sekolah lah. Biasa macam tu. Sebab tu kita cikgu lama, cikgu baru kami memang cikgu wajib untuk kurikulum lah. Sebab tu kami anggap semua guru terlatih.
Okey, seterusnya adakah jadual aktiviti kurikulum tahunan disebarkan kepada guru, murid dan ibu bapa? Ya, memang kami sebarkan. Biasanya pada awal tahun tu, sebelum aktiviti kurikulum kita akan bagi surat edaran pada ibu bapa. Kita bagi tahu tarikh-tarikh itu yang kita bagi cadangan tarikh. Ini kita akan bagi cadangan tarikh dan aktiviti kurikulum sepanjang tahun sebanyak 36 kali perjumpaan. Biasa kita akan bagi pada parents, pada murid, kita sebar luas kepada murid, setiap kelas kita akan bagi. Kemudian kalau dekat papan info kurikulum pun kita akan letakkan tu untuk cikgu awal mesyuarat tu kita dah bagi awal-awal lah. Bulan 12 kita mesyuarat yang pertama tu kita dah bagi pada cikgu. Bermakna benda tu semua dah sebar lah. Baiklah, adakah setiap guru menerima tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam bidang kurikulum secara bertulis melalui surat pelantikan yang jelas, spesifik, adil dan juga kuantitatif? Ya, semua guru akan terima surat lantikan. Biasanya semua guru dia akan terlibat untuk tiga unit dia akan terlibat. Kecuali untuk jawatankuasa induk kurikulum kita memang tak letakkan mereka dalam setiap unit lah. Sebab mereka tugas mereka untuk setiap minggu memang sentiasa pack. Memang untuk jawatankuasa induk je kita tak bagi untuk setiap unit tu. Mereka akan berperanan membantu semua unit untuk setiap aktiviti. Okay. Tapi memang semua cikgu dapat surat lantikan dan akhir tahun mereka akan serahkan semula surat-surat tegas kepada kami. Cuma surat contoh-contoh surat lantikan tu saya lupa nak send, tapi memang benda tu kita bagi surat lantikan yang ditantangani oleh besar. Semuanya saya dah sediakan, kita compilekan dalam satu folder sebab benda tu nanti yang akan disemak oleh sama ada jabatan ke kementerian ke nazir ke. Dia akan cek fail utama dia ialah yang pertama tu lah fail jawatankuasa dengan surat lantikan dia semua ada. Bagaimana pihak sekolah menubuhkan dengan jumlah enrolment dan juga kepelbagaian murid? Okay, sebab ni saya tak jelas tau, ni ada sekat internet kot sekat. Boleh ulang semula tak soalan? Boleh. Bagaimana pihak sekolah menubuhkan badan beruniform, kelab dan sukan dan permainan yang sepadan dengan jumlah enrolment dan juga kepelbagaian murid? Okey, bila kita nak tubuhkan untuk unit uniform kita sebab budak setiap aliran ada 300 lebih. Dia kalau ikut kita jumlah guru kan mencukupi sebab semua guru hadir pada aktiviti kurikulum, jadi tak ada masalah. Tentu jadi walaupun untuk unit uniform hanya ada 5 tapi sebenarnya mencukupi untuk semua. Untuk kelab satuan biasanya dalam satu kelab tu dalam 30 lebih kelab untuk satu aliran. Tengoklah keadaan. Contoh kalau untuk satu aliran tu contoh Persatuan Bahasa Melayu dia tak adalah ramai sangat penghuni ahli dia, tapi memang seimbang. Semua sebab kita susun, kita tawarkan pada murid awal tahun ni untuk keahlian mereka, kita akan tawarkan katakanlah untuk kelab Persatuan Bahasa Melayu kita target untuk 30 orang. Mana 30 orang pertama yang mohon tu kita akan ambil dia sebagai mana kita sebalurkan memang kita gazetkan hanya 10 unit sukan permainan dan sebelum pada tahun 2020 10 kelab satuan, tapi bila KPM turun maklumkan perlu ada kelab pencegahan jenayah, okey, maka kami masukkan untuk 2021 mana ada 11 kelab. Cuma bilangan dia tak adalah ramai sebab dia dalam kalangan pengawas sekolah, jadi tak adalah ramai sangat kat situ. Tapi sebab tu cikgu pun kita dah agihkan daripada sebelum saya bersara itu saya dah agihkan dah dengan jawatankuasa saya dah agihkan mencukupi semuanya. Penubuhan ni kita tak boleh sewenang-wenangnya tubuhkan, kita ikut keperluan sebenarnya. Nak kita lihat kekuatan yang guru ada dengan keperluan semasa.
Sebab tu kalau dahulu tak ada kelab kita semula sebenarnya. Tapi bila kita tengok semasa banyak kita semula barang-barang, tu yang kita tubuhkan kelab kita semula kat sekolah. Dan kita kelab-kelab yang kita tubuhkan ni mesti seiring dengan yang ada dalam PAJSK. Mana sebelum ni kita ada kelab bimbingan dan kaunseling, tapi sebab dalam PAJSK tak ada kelab bimbingan dan kaunseling, maka kita gugurkan kelab bimbingan dan kaunseling, kita tubuhkan kelab yang sesuai untuk mencukupi. Mana kita lihat dalam PAJSK. Dan PAJSK ni secara mana yang diturunkan oleh kementeriannya, sebab tu kita ikut apa yang ada dalam tu untuk kita tubuhkan kelab. Okey, baiklah. Seterusnya ialah adakah sekolah menubuhkan jawatan kuasa yang dimasukkan dalam surat pekelili ikhtisas? Ni sebab memang suara Cik Afika ni agak sekat-sekat tau. Sekat-sekat. Okey, tak apa saya. Anda boleh dengar ke? Okey, saya dengar cuma dia ada sekejap tak ada ni. Okey, baiklah. Adakah sekolah menubuhkan jawatan kuasa bimbingan pelajar sekolah seperti yang dimaksudkan oleh surat pekelili ikhtisas dan juga jawatan kuasa sekolah sebagai institusi masyarakat? Saya jawab bantai hari tu yang saya buat tu. Okey. Untuk jawatan kuasa khidmat masyarakat ya? Ya. Okey. Jawatan kuasa yang kami ni maksudnya dalam pekelili ikhtisas. Ni macam kalau rakan sebaya ni memang kami tak ada dalam belum tahu. Ni pada lebih pada hal ehwal murid ni. Sebab tu kami memang tak ambil pot langsung untuk kalau dulu saya kata tadi saya beritahu bila tak ada dalam PAJSK kami dah keluarkan lah kelab bimbingan rakan sebaya, kelab bimbingan kaunseling kita keluarkan. Memang tak ada dah. Sebab tu saya tak jawab yang tadi tu, yang soalan tu saya tak jawab sebab benda tu memang tak ada dalam kurikulum. Okey, baiklah. Seterusnya ialah bagaimana pihak sekolah memastikan fail-fail penubuhan dan pengurusan setiap entiti kurikulum yang ditubuhkan secara aktif dan juga kemas kini. Okey. Memang kita sentiasa update kan fail-fail. Okey, kalau tak ada COVID ni, saya galakkan kalau korang datanglah lihat folder file yang ada. Memang sentiasa up to date. Sebab tu kami sekolah di Kapal 3 tahun berturut-turut memang menang untuk anugerah pengurusan kurikulum. Pengurusan ni maksudnya dia akan semak cek file-file yang ada, mesti ada, kita akan simpan file-file yang ada untuk 3 tahun terkini. Benda ni pun kami dah bawa file-file ni 2 tahun berturut-turut kami bawa ke Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okay, mengusung folder 3 storage kami bawa ke jabatan untuk dinilai. Memang alhamdulillah lah kami dapat naib johan Negeri Selangor pada masa tu. 2018 kami dapat last kami masuk lah. Lepas tu 2019 kami tak masuk sebab dia kata tak payah sebab kadang-kadang kami kesian juga pada jawatan kuasa induk buat benda ni. Kita nak update kan file-file ni kita akan ambil masa yang banyak. Bukan sekadar file tu macam tu je. Kita mesti nak nampak kelihatan cantik, senang diakses. Itu yang kita pastikan kita sentiasa tambah baik. Sebab tu 2018 kami masuk, 2019 kami tak masuk. Target 2020 nak masuk tapi ada COVID tak jadi masuk. Tak boleh lah. Okey, baiklah, ni soalan terakhir dari saya. Adakah setiap murid menyertai aktiviti kurikulum masing-masing mempunyai rekod penyertaan, penglibatan ataupun pencapaian dalam bidang kurikulum yang disertai? Okey, yang tu memang kami buat rekod pencapaian sebab kami setiap pengurus ataupun guru pembimbing yang bawa murid tu mereka kena buat laporan kepada penyelaras dan rekod-rekod laporan tu kami compilekan sebab
benda tu memang kami, cuma biasanya kami simpan untuk 3 tahun. Laporan-laporan kami simpan. Dan siapa yang masuk tarikh-tarikh semua kita simpan benda tu. Apa pun, sukan permainan ke, ikut akademik ke, uniform semua kami buat. Tu yang kami kena buat macam tu lah supaya tak ada yang terlepas pandang. Bila kita nak bagi anugerah, kita dah ada rekod budak-budak ni. Bila kita nak bagi anugerah hujung tahun tu, untuk pastikan dapat siapa yang terbaik, kita ada rekod dah, senang nak cari. Okay, terima kasih cikgu. Baik cikgu, ini adalah soalan pertama daripada saya. Adakah setiap murid dia diberi penilaian prestasi tahunan dalam bidang kurikulum dari segi kehadiran, penjawatan, penglibatan dan juga pencapaian? Okay, untuk rekod untuk penilaian kami gunakan sistem PAJSK tu secara online. Mana kita key in, guru-guru kelas akan masukkan data kehadiran mereka. Mana kita sebenarnya kita pastikan semua murid ada buku PAJSK. Mana supaya buku PAJSK ni memudahkan guru kelas untuk buat maksudnya key in apa yang ada dalam buku PAJSK. Dalam tu termasuklah penyertaan dia, penglibatan dia kat luar, masuk bertanding mana-mana, semuanya ada dalam buku PAJSK. Jadi benda tu cikgu guru kelas tinggal masukkan je data-data yang ada dalam buku PAJSK tu, dan lepas guru kelas masukkan, kami Jawatankuasa Induk akan semak. Maksudnya ada kadang-kadang biasalah kalau kita menghadap komputer ni kadang-kadang kita salah key in. Lepas tu kami akan semak benda tu supaya tidak terpandang ada yang tersilap ke. Dan saya berdasarkan pencapaian kurikulum sekolah, penyertaan sekolah dekat mana-mana pun. Sebab tu saya pesan kat cikgu-cikgu, pastikan bagi markah murid ni lebih 50% sebab kehadiran mereka pun dah 90% ke atas. Jadi markah untuk mereka capai sekurang-kurangnya 50%. Sebab tu mustahil budak-budak Bukit Kapar ni dapat bawah 50%. Itu yang saya ingatkan betul kat cikgu, dan alhamdulillah majoriti budak-budak Bukit Kapar ni dapat markah dalam kira rate mereka dalam 60 lebih. Untuk budak-budak yang biasa yang tidak menyertai mana-mana, biasa kalau kita macam Bukit Kapar ni, kita biasa adakan pertandingan peringkat sekolah supaya mereka ada markah dalam PAJSK ni. Sebab tu kita setiap tahun kita buat pertandingan supaya semua murid dapat menyertai. Biasa kita akan buat dalam 36 kali perjumpaan ni, contoh unit uniform kita akan buat satu pertandingan. Mana daripada situ murid-murid kita akan perbanyakkan pertandingan supaya murid-murid ni dapatlah markah dia untuk peringkat sekolah dalam PAJSK tu. Okay? Baik, soalan seterusnya. Adakah pihak sekolah mewujudkan dan juga mengemas kini pangkalan data mengenai pencapaian sekolah dan murid dalam bidang kurikulum? Ya, memang kami sentiasa updatekan data. Sebab itu antara yang dinilai dalam pertandingan pengurusan, data-data tu akan sebab tu kita sentiasa update. Sebab tu kami ada 2 orang guru data dalam AJK Induk ni, ada 2 orang guru data. Satu berkaitan dengan data murid, penglibatan murid dalam kurikulum sekolah, dan satu lagi ialah penglibatan mereka di luar sekolah. Mana kita akan updatekan itu. Terima kasih. Soalan seterusnya. Adakah pihak sekolah menyediakan inisiatif ataupun skema garakan kepada pelajar dan guru yang cemerlang dalam kurikulum? Okey, biasanya untuk murid-murid yang menyertai ini biasanya yang wakil sekolah biasa kita akan bagi duit minum, duit makan dia. Kalau dia pergi mana-mana bertanding, kita akan bagi duit makan dia. Biasanya guru-guru yang bawa murid ni pun kita akan bagi duit minyak dia. Kalau untuk sukan permainan memang kita bagi duit makan untuk cikgu sekali. Kalau untuk sukan permainan, untuk keluarga dia ni
uniform sebab tak perlukan banyak tenaga, tak berada kat, orang berada kat padang dengan kat luar padang, kat dalam, di luar padang dengan dalam padang ni berbeza. Sebab biasa kat padang ni dia penat dia lain. Kalau kita kat mana-mana pun, kalau kita sukan pun, dia penat dia lain. Sebab tu kita akan bagi duit makan untuk cikgu yang bawa murid untuk pertandingan sukan. Untuk akademik tak adalah sebab cikgu duduk dalam bangun kadang-kadang ada aircon, dia tak adalah penat sangat cikgu tu. Dia biasa kita cuma bagi duit minyak kenderaan cikgu saja. Dan hujung tahun tu memang kita kumpulkan kita biasanya kita akan jemput murid-murid yang cemerlang, yang dapat sekurang-kurangnya dapat tempat ketiga peringkat daerah. Kita akan jemput untuk kita bawa makan malam. Lepas tu kita kumpulkan dapat dana di mana-mana pun kita akan kumpulkan untuk pada hari anugerah tu. Mana murid-murid yang cemerlang yang dapat sekurang-kurangnya tempat ketiga peringkat daerah, sebab kita tak boleh jemput semua murid yang mewakili sekolah sebab penyertaan sekolah terlalu ramai. Jadi dana tak mencukupi. Jadi kita murid-murid yang cemerlang. Contoh kalau pasukan softball lelaki dan perempuan dah 30 orang, memang ramai. Biasa kita panggil murid pun dalam 150 orang, 170 orang untuk sekali datang makan malam. Guru-guru ni kita panggil untuk semua cikgu yang melatih, membimbing, yang tadi bawa pasukan, yang tu kita panggil. Tak kira cikgu tu pasukan dia menang ke, kalah ke, kita jemput juga datang. Itu untuk kita raikan lah mereka. Biasa kita bagi cenderati dalam majlis tu, kita akan bagi cenderati kepada mereka yang hadir tu. Guru dah dapat towel pun jadilah, itu yang kami mampu. Cuma yang special ni kita bagi anugerah untuk murid, contoh murid unit uniform cemerlang, lelaki dan perempuan, murid harapan, kita bagi biasa dalam 8 anugerah. Dengan cikgu yang cemerlang kita akan bagilah. Memang kita akan bagi hadiah macam tu. Itu sebagai tanda orang kata penghargaan pada mereka lah. Biasa mereka walaupun malam mereka akan ada. Sebab mereka seronok dihargai, mereka akan datang kumpul dengan ramai-ramai. Okay, soalan seterusnya, bagaimana pihak sekolah dia berusaha merealisasikan konsep sekolah berwatak? Sekolah berwatak. Benda ni dah lama kalau istilah yang kami gunakan ni, walaupun dia sekolah berwatak, kami biasa gunakan ialah kebitaraan sekolah sebenarnya. Untuk kebitaraan ni, benda ni dah disuarakan lama, cuma kami baru dalam peringkat perancangan itu nak jadi, kita kena pilih, pastikan benda tu mudah tahu. Sekolah berwatak maksudnya contoh kita nak letakkan bola jaring, pastikan murid-murid tahu bola jaring tu macam mana. Macam mana penyampaian sekolah, apa fungsinya kat sekolah, setakat mana. Sebab tu kita kena buat persediaan yang betul-betul. Sebab tu contoh macam pidato, kalau kita nak jadikan sebagai kebitaraan, pastikan semua murid kalau tanya kat sekolah tu pidato mereka boleh jawab. Itu yang kita nak sebenarnya, kalau itu maksudnya sekolah berwatak. Tapi sebab itu dalam perancangan kita ingatkan kita nak lancarkan 2020 itu. Mana kita nak sebar luaskan bila kita nak masuk. Sebab saya ambil 3 bagi setiap unit tu berdasarkan pencapaian tu. Sebab tu saya nak kalau boleh benda tu ada. Tu bila ada COVID dah semuanya sebab tak jadi nak buat. Sebab bila kita nak masukkan tu sebagai sekolah berwatak pidato contohnya, macam mana kita nak sebar luaskan pada murid pada masa itu. Sebab murid pun tak ada kat sekolah, jadi kita tak boleh. Jadi benda tu kena tunggu murid ada kat sekolah baru kita boleh mulakan kebitaraan sekolah tu. Bagus. Soalan seterusnya, bagaimana pihak sekolah meningkatkan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum berdasarkan kaedah penilaian standard tinggi kualiti pendidikan? Kalau ikut yang saya faham sebab benda tu kami pihak sekolah sebenarnya kita gunakan SKPMG2 ya, standard standard kualiti pendidikan Malaysia.
Okay, gelombang kedua. Gelombang kedua ni maksudnya sampai 2020. Okay, sepatutnya tahun 2021 ni dah gelombang ketiga. Ni memang itu memang dah ada. Okay. Jadi kita gunakan standard yang tu, itu untuk kita buat penerapan sendiri berdasarkan apa yang kita dah capai. Sebab yang penting ialah kami yang tu masih penerapan sendiri. Contoh kita letakkan kurikulum ni, maka dia 93%. Contoh 93% yang kita letakkan standard quality dia mencapai 93%. Contoh. Jadi macam mana kita nak capai ni berdasarkan yang kita letakkan dekat SKPN G2 ni, kita taruhkan 93%. Tapi macam mana kita dapat 93%? Kita sebenarnya berdasarkan perancang strategi. Sebab tu saya kata kita gunakan perancang strategi ni untuk kita, bila kita buat sasaran, kita akan capai. Jadi benda tu berdasarkan pencapaian yang ada, sebab tu kita buat masukkan dalam markah standard kita 93%. Cuma dalam SKPMG tu ni bila kita dah letak 93%, contoh tahun 2020 kat 93%, kita dah tak boleh turun lagi dah. Itu standard untuk 93 tahun 2020. Mana kita untuk 2021 kita tak boleh letak 93% ataupun 92%, tak boleh. Kita kena sama ada 93.2%. Itu masalahnya. Kita kena capai lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Itu dalam SKPN gitu. Itu kita nak, sebab tu bila SKPN gitu, sebab saya tahu sampai 2020 saya beranilah letak sampai 93%. Itu bisa suruh letak 98%. Saya kata boleh juga 98% sebab 2021 kita tak tahu cara macam mana standard dia. Sebab kalau peringkat PPD dia dapat penarafan daripada kementerian 98.9, jadi macam mana mereka dapat 98, mestilah daripada sekolah-sekolah. Terus saya kata kita boleh letak, sebab tu 93 tu saya letak penarafan untuk tahun 2017 saya letak, sampai 2020 memang 97% saya letak untuk kurikulum. Sebab itu memang kita dah ada dokumen, dia punya evidence macam mana kita dapat 93% tu. Berdasarkan kehadiran murid, pengurusan, kita dapat anugerah semua. Okay. Lepas tu itu ialah standard quality yang kita ada. Terima kasih. Okay. Soalan seterusnya, adakah pihak sekolah memberi peluang kepada pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum di peringkat lebih tinggi? Maksudnya tidak terhad kepada peringkat sekolah saja, peringkat daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa. Okey, kita sekolah memang tak menyekat kemampuan murid yang berkemahiran keluar. Okey, sama ada pertandingan yang kita anjurkan, yang pertandingan yang peringkat kementerian anjurkan, jabatan tu yang berbahak luar, contoh macam taekwondo pun kita tak halang. Okay. Sebab tahun 2015 kalau tak salah saya, 2 orang murid sekolah kapal ni dapat peringkat antarabangsa kat Korea, mereka pergi. Okay, kami cari dana untuk bantu mereka pergi ke Korea. Itu yang memang kami amat galakkan lah. Kita mestilah sekolah nak nama juga, sebab tu kita sentiasa galakkan murid terlibat kat mana-mana pun. Okey, soalan seterusnya. Bolehkah cikgu kongsikan kegiatan aktiviti kokurikulum yang dilakukan di sekolah seperti karnival kokurikulum ataupun perkemahan uniform? Okey, saya fokus pada perkemahan lah ya. Sebab untuk karnival ni, biasa karnival ni kami kadang-kadang kita buat hari kokurikulum, kadang-kadang kami buat karnival. Okey, karnival ni maksudnya kita libatkan jualan semua. Ni benda tu kami tak setiap tahun kita buat. Kalau tahun ni kita buat hari kokurikulum, mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali baru kita buat karnival. Karnival ni maksudnya kita kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita bergabung dengan usahawan sekolah. Lepas tu saya lebih fokus pada perkemahan, sebab perkemahan ni memang setiap tahun sekolah akan buat. Masa saya mula-mula masuk memang perkemahan dijalankan di sekolah. Memang cikgu-cikgu pun tak tidur lah. Kampung malam-malam siapa yang kena giliran malam buat budak-budak ni, bila pertama kali mereka bercamping kat sekolah,
duduk dalam kemah, tidur dalam kemah kat Padang tu. Tapi bohong, tak tidur pun. Sentiasa ada penceritaan dah tak habis-habis sampai ke pagi. Okay. Sebab tu kami cikgu naik marah pula jadinya. Tu yang setiap tahun kalau berkemah tu, budak-budak memang sambil kami buat aktiviti yang jalan malam pun, pada masa tu memang mereka tak tidur pun. Tu sia-sia, mereka dah tahu kesan sekolah pun macam mana pun. Sebab tu kami untuk 2015 kami saja bawa keluar. Kami target bila kita keluar ni, biarlah murid dapat pengalaman. Tapi kos tinggi lah. Saja kami offer untuk 80 orang dahulu. Kita buat dulu, kami dapat kontak dengan orang Pulau Kangkung, konsultan kat sana. Kos seorang murid RM130. Saya kata mesti untuk orang-orang yang mampu je. Kami tak sangka, dalam tempoh tak sampai 3 hari, sold out 80. Terpaksa kami hubungi konsultan sana, kalau 120 orang boleh ke tidak? Dia kata boleh. Tu yang kami buka 120, memang dalam tempoh sekejap je, semua nak. Murid sanggup ni sebab nak keluar. Itu walaupun majoriti orang kata Bukit Kapar ni, kalau ikut murid-murid dia, bukannya orang kaya, mereka kebanyakannya orang susah. Sebab tu bila orang kampung ni dia lain. Dan saya buat persepsi bahawa orang Bukit Kapar ni bila bab kurikulum, dia macam dia mak bapak dia orang ni sanggup keluarkan duit untuk anak-anak dia. Cuma bila bayar yuran sekolah, itu lambat. Itu memang pattern. Pattern Bukit Kapar ni. Sebab tu bila kita buat penyertaan, kita buka kat luar ni, memanglah kita JK yang bawa ni relax sikit, banyak konsultan yang buat sesi dia orang buat. Kita cuma bantu kawal murid je kita. Budak-budak bila bawa keluar ni, disiplin ni memang tinggi. Sebab keseronokan kita semua boleh buat 3 dalam 1 dalam bila kita pergi, kita akan buat hemat sosial, kita akan berhubung, contoh kita nak pergi Pulau Pangku, kita akan berhubung dengan Majlis Perbendaharaan kawasan kat sana yang berhampiran tu, kita akan hubungi untuk kita buat hemat masyarakat dekat pantai ke, kat kawasan dia ke, kita akan buat. Itu memang kita, itu ialah salah satu komponen yang akan dinilai. Mana khidmat masyarakat ada. Walaupun tiap-tiap tahun kita buat gotong royong kat sekolah sekalipun, kita nak ada kelainan. Maksudnya kita buat. Mana bila sejak 2015 sampai bila kita tengok urusan mudah, lebih mudah bila kita bawa perkemahan kat luar, memang lepas tu kami terus buat kat luar. Tak ada main kat dalam-dalam lagi dah. Memanglah kat dalam kita penyertaan murid kita boleh bagi ramai, murid tak payah bayar. Bila kat luar, bila kita hadkan 120 orang, selepas tu kita akan pergi dalam 3 bas. Kita mohon kat BPD pun 3 bas macam tu. Tapi memang kesan dia memang budak seronok. Tanya budak, lepas tu masa nak balik pun dah tanya dah, tahun depan nak camping kat mana? Dia akan tanya dulu. Ada budak yang ikut camping daripada tahun 4 sampai tiap-tiap tahun, sampai tahun 6 dia akan ikut. Sampai kami cakap bagi peluang orang lain. Mak bapak dia siap telefon merayu. Bagi anak dia peluang. Kami terpaksa buat macam mana? Okay. Kata tunggu sekiranya ada orang tarik diri baru saya offer. Macam tu lah. Tapi bagaimana buat kat luar? Buat perusahaan lebih mudah. Okay. Jadi soalan terakhir daripada saya adalah adakah pihak sekolah mewujudkan kerjasama antara masyarakat dan pihak luar dalam melakukan apa-apa aktiviti kurikulum? Okay, sekolah dan komuniti memang tak boleh nak dipisahkan. Sebab kita lagi kat kampung macam Bukit Kapar ni, memang kita sentiasa berhubung dengan pihak luar. Sebab aktiviti yang kita jalankan ni, kadang-kadang kita perlukan orang luar juga. Parents, kesihatan PIBG. Cuma hebatnya Bukit Kapar ni, kita cadangan guru besar yang lama, wujudkan support team. Maksudnya, bila dia orang buka support team ni, selama ni saya tak kenal lah support team, cuma tahu support team je. Tapi bila saya masuk
dalam grup support team ni, mereka tak ada keahlian, tak ada, main bayar-bayar tak ada. Siapa nak join, join. Mana dianggoti yang anggotanya kalangan ibu bapa, kalangan alumni sekolah tu. Maksudnya memang apa-apa program sekolah mereka ambil alih. Mereka akan turut serta, mereka akan bantu. Contoh macam kita buat gotong royong tu, mereka akan tampil sampai tahun 2019 kalau tak salah saya, 2019 ataupun 2018, hari sambutan Hari Guru, yang mereka yang akan raikan guru-guru. Mereka yang urus semua dalam sekolah tu, mereka yang urus. Tu maksudnya kemudian orang makcik pun kita sentiasa berhubung sebab apa-apa program pun kita akan sentiasa ada. Mereka akan sentiasa hadir dalam kita punya program. Sebab tu kita kata sekolah dengan masyarakat tak boleh dipisahkan. Kita kena sentiasa berganding bahu. Baik, terima kasih. Itu adalah soalan terakhir saya. Saya akan terserah kepada Wana untuk Okey, cikgu saya akan sambung ya. Okey, menurut kepada pemerhatian cikgu, adakah aktiviti kurikulum ini membantu menzahirkan rasa sayang akan sekolah dalam diri pelajar? Okey, kata memang iya. Okey, bila kita, walaupun kita kadang tak suka sekolah kita sekalipun, bila kita contoh kalau tahun 2018 sekolah Bukit Kapal jadi tuan rumah untuk belajar. Bila sekolah Bukit Kapal masuk peringkat suku akhir, semua sampai cikgu petang pun turun, murid-murid kat kelas pun sampai merayu nak turun ke keliling padang. Okey, sokongan padu untuk sekolah. Memang bila pasukan luar jaringkan mengeluh, tepuk-tepuk dahi ke sekolah ketinggalan, dalam sukan je kita akan nampak. Walaupun tak suka sekolah macam mana pun, bila melibatkan sekolah kita, kita akan rasa bangga dengan sekolah kita pada masa tu. Lagi kalau sekolah kita berjaya. Orang kata mungkin perbezaan sekolah menengah dengan sekolah rendah berbeza. Sekolah rendah tak ada konsep, tak ada istilah vandalism. Mana mereka akan patuh, mereka akan sayang sekolah. Kita sebut buang sampah, mereka akan buang. Itu sekolah rendah. Mana budak-budak masih patuh mereka pada sekolah, sayang mereka pada sekolah masih tinggi. Cuba kalau kita lihat bila mereka sekolah menengah, kita akan lihat mungkin orang pun kira tak lama lah meninggalkan zaman sekolah. Kat tandas korang macam mana kat zaman sekolah tu. Penuh dengan vandalism. Sebab saya pun pernah pergi tandas sekolah menengah kan. Sentiasa tengok macam mana budak-budak menggunakan marker pen ke, conteng mana. Kat sekolah rendah tak ada. Mana sangat sifat sayang mereka sekolah tu masih tinggi. Sebab tu tak ada sibuk habis duit untuk mengecat. Sebab bila kat sekolah rendah tak ada. Kalau sekolah menengah, iya. Sebab tu saya nampak benda ni perbezaan. Sekolah rendah memang sikap sayang dia kat sekolah amat tinggi. Baik, soalan seterusnya. Menurut pemerhatian cikgu, ada ketika kurikulum yang dilakukan menerima reaksi yang positif daripada guru dengan pelajar? Okey, kalau reaksi guru-guru ni dia follow je sebab perancangan awal tahun biasa kita akan maklum pada mereka akan follow, mereka pun lagi suka kalau kurikulum ni manipulasi sepenuhnya oleh jawatankuasa induk. Mereka lebih suka sebab biasanya mereka hanya akan awal tahun tu dia akan bagi masa mesyuarat tu dia akan bagi cadangan-cadangan. Tapi memang yang jalankan memang majoriti yang uruskan jawatankuasa induk. Mereka akan tumpang, lepas tu mereka sentiasa follow dan bagi respon positif. Itu guru. Tak ada bantahan, tak ada apa, walaupun mereka petang datang tujuh terpaksa hantar letak anak kat mana penjagaan kena datang kurikulum setiap minggu hari Rabu pagi 7.20. Sebab PKKU saya lebih kata fleksibel pada mereka. Kalau datang 7.40 pun tak apa untuk mereka lah yang cikgu petang. Kita pun faham nak letak anak dekat pengasuh tu mungkin akan masa sebab mereka biasa mengajar petang, jadi
Yang tu kita fleksibel, kita terima mereka datang hampir pukul 8, tak apalah, yang tu yang penting mereka datang. Itu konsep yang saya tekankan pada cikgu-cikgu sebab petang. Yang penting mereka hadir dan ikut urus murid-murid. Itu untuk cikgu. Untuk murid, saya memang tak nafikan. Kalau boleh hari Rabu tu murid-murid memang suka. Mereka akan datang ke sekolah, kehadiran mereka budak-budak yang tak pernah datang hari Senin, Selasa tu. Kadang tak, bila setiap hari Rabu datang. Cikgu pelik. Bila cikgu tanya, kenapa datang hari ni? Ada koko dia kata. Mereka seronok ada koko. Sebab tu kita bila budak kata seronok, sebab tu kita kena rancang untuk unit induk ni, merancang aktiviti yang dapat menarik minat murid. Itu yang target kami. Supaya murid suka pada kurikulum. Itu bagian saya, sebab tu saya kena buat macam tu lah. Okay. Baiklah. Soalan seterusnya, menurut kepada pemandu, adakah aktiviti kurikulum ini membantu pelajar meningkatkan kualiti diri dalam pelbagai aspek, sebagai contoh seperti kemahiran dan ilmu terhadap suatu bidang? Okay, saya beritahu biasanya budak-budak yang wakil sekolah lah, contoh dia akan jadi, budak tu akan jadikan contoh sebenarnya. Okay, biasa, contoh budak sobol yang wakil sekolah sobol yang sampai peringkat negeri kebangsaan. Mereka akan datang balik ke sekolah untuk membantu melatih murid-murid yang ada, bantu cikgu. Itu memang kemahiran tu mereka gunakan. Okay, biasanya budak-budak ni yang pergi mana-mana, dia akan gunakan kemahiran yang mereka dapat untuk dimanfaatkan kepada sekolah. Sebab tu kadang-kadang kami jumpa itu budak yang kawat kaki dah jadi jurulatih kat sekolah lain. Kami terkejut juga. Itu memang kelebihan yang mereka ada lah ni. Okey. Soalan seterusnya, adakah ibu bapa kepada pelajar memberi sokongan yang baik terhadap pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah ini? Okey, yang ni memang mak bapak, peringkat awal dahulu memang mak bapak banyak bantah lah. Kurikulum ni, peringkat awal. Peringkat awal saya masa kurikulum tu diadakan sebelah petang, memang parent marah pada masa sebab mereka perlu hantar anak sekolah agama, kemudian ambil balik, hantar ke sekolah kebangsaan untuk kurikulum, memang mereka marah. Tapi bila kita lihat feedback daripada ibu bapa lepas tu, itu yang kita susun, kita buat sebelah pagi. Kalau kita buat hari Sabtu, budak-budak tak datang pula, banyak tidurnya daripada nak datang. Sebab tu kita buat bila hari Rabu tu memang kami, lepas tu parent dah tak bersinggah. So mana aktiviti kurikulum untuk setiap mingguan, mereka, aku patuh ikut sokong. Dan apabila kalau anak mereka bertanding, kadang-kadang mereka sanggup bercuti, ikut sama ke tempat pertandingan tu. Follow belakang cikgu terus sama bagi sokongan untuk anak-anak tu. Tu parent SK kapal lah. Tu saya kata bab untuk kurikulum mereka tinggi komitmennya. Macam pihak sekolah dengan parents ada hubungan yang baik lah kan dalam untuk aktiviti kurikulum ni. Okey, terusnya untuk cabaran pula, bolehkah cikgu jelaskan bagaimana pihak sekolah melakukan aktiviti kurikulum semasa pandemik COVID-19 ni? Okey, masa pandemik peringkat awal dulu kami tak buat apa-apa lagi. Apabila bila kemudian kami fikir kenapa kita dah alang-alang banyak PDPR untuk guru, untuk murid, itu yang kami buat untuk aktiviti kurikulum. Bila kawan-kawan daripada sekolah-sekolah lain bertanya pada saya kurikulum jalan ataupun tidak, saya kata saya jalankan tapi secara online. Itu yang sekolah-sekolah pun lepas tu pun tanya pada sekolah macam mana cara pelaksanaan. Saya ceritakan apa yang saya buat je dah, apa yang sekolah kami buat. Lepas tu barulah sekolah-sekolah lain banyak buat secara online lepas tu. Memang apa-apa pun mereka akan tanya bukit kapal dulu. Bukit kapal buat apa? Sebab tu saya kata macam benchmark untuk sekolah-sekolah lain mereka gunakan bukit kapal kalau kurikulum.
Itu yang saya pastikan duit kapal tidak kata tertinggal. Mesti buat dahulu. Tak perlu tanya orang lain dulu, kita cuba buat. Itu yang dari dulu kami mula buat bulan Julai rasanya. Bila sekolah dibuka semula, tapi tak boleh buat aktiviti bersemuka, tu yang kami buat secara online mulai Julai 2020. Sampailah tahun ni, bila walaupun sekolah bila dibuka semula tanpa kehadiran murid, maksudnya PDPR aja macam tu, kami terus sekolah ni pun on, minggu kedua dah on. Memang kita target sekolah memang 36 kali perjumpaan. Lepas tu kita tak nak on. Sebab kita dah susun perancangan kita. Biasanya mana kita dah ada, orang kata ada alternatif. Secara bersemuka dengan secara online. Memang perancangan AJK memang kena buat benda tu lah. Okay? Macam mana secara online, macam mana cara bersemuka, memang kita dah tahu pandemik tak habis lagi, tu yang terus susun itu awal tahun itu untuk sepanjang tahun 2021 tu. Okey. Yang seterusnya, bagaimana pihak sekolah menilai pelajar dalam aktiviti kurikulum sebelum dan selepas pandemik? Sebelum dan semasa pandemik ni lah. Okey, kalau sebelum tu memang kita gunakan PAJSK. Sebentar ada kejap je. Ada orang hantar barang lah. Kejap. Tak apa. Sebab saya kat luar rumah ni, itu yang tak boleh, tidak mesti dia akan tanya ni. Tak apa, sebelum dia ni saya suruh dia drop ni. Okey. Stop kejap Okey, tak apa. Okey. Kita sambung? Okey, nak saya ulang balik ke soalan? Ulang balik. Okey. Soalnya bagaimana pihak sekolah mengejar dalam aktiviti kurikulum sebelum dan semasa pandemik ini? Dia punya penilaian tadi Okey. So sebelum pandemik kita gunakan sistem PAJSK. Tapi bila pandemik macam ni kita tak boleh nak nilai budak lah. Jadi bila pandemik kita tak boleh nak harapkan dengan penglibatan murid dalam secara online ni, sebab ada murid yang tidak ada peranti, kata senang cakap tak ada peranti, jadi mereka tak boleh buat secara online. Okey, sebab tu saya kata mak ayah kata parents sebagai kapan ni bukan orang senang. Sebab tu tak semua budak dia ada peranti untuk buat secara online. Kadang kena tunggu mak ayah balik kerja baru mereka buat. Sebab tu saya kata kita tak boleh nilai masa pandemik ni, penilaian kurikulum mereka tak boleh kita nilai. Sebab kadang-kadang bila secara online ni kita tak tahu sama ada itu mereka yang buat ataupun parent yang buat ataupun kakak abang dia yang buat. Sebab tu kita tak boleh nilai, itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh nilai secara fizikal murid. Sebab kurikulum ni banyak kita secara fizikal. Sebab tu kita buat masa ni memang bila pandemik tak ada penilaian kurikulum dijalankan. Baik, soalan seterusnya, apakah kekangan ataupun halangan yang dihadapi semasa melakukan aktiviti kurikulum sebelum dan semasa ini? Okey, kekangan sebelum pandemik memang tak ada. Semua berjalan lancar sebab kita buat ikut perancangan, lancar, tak ada kekangan apa-apa. Halangan daripada guru besar pun tak ada sebab guru besar pun banyak menyokong. Satu-satu guru besar yang datang semuanya sokong sebab dia tahu kurikulum Bukit Kapal ni antara yang terbaik. Lepas tu mereka sokong je. Selepas pandemik, cabarannya itulah. Kita tak boleh jalankan aktiviti secara fizikal. Jadi tak boleh nak kata bila secara online ni kepuasan tu tak dapat 100%. Okay? Memang cikgu susah payah sebenarnya bila nak buat secara online ni, cikgu susah payah nak sediakan bahan tapi hasilnya respon daripada murid bila tak 100%, kita rasa macam kepuasan tu tak ada. Walaupun kita buat memang kepuasan tu tak ada.
Sebab tu kekangan tu banyak lah. Jadi dari segi tak semua murid menyertai. Kalau sebelum pandemik kehadiran lebih 90%. Bila pandemik macam ni dapat 30% pun dah kira syukur alhamdulillah lah pada masa tu. Itu dari segi cabaran ni lah. Kata memang impak besar pada kalau setakat akademik pun serupa juga. PDPR pun cikgu-cikgu pun tak puas hati. Macam juga dengan kurikulum. Memang cikgu-cikgu tak puas hati, cabaran kekangan terlalu banyak. Maksudnya macam murid tak berapa nak semangat lah ya untuk jalankan aktiviti kurikulum secara online ni. Memang murid tak bersemangat sebab itu saya kata mungkinlah sebab saya lihat anak-anak buah saya kat sini pun cara mereka belajar secara online pun macam tu. Sebab tu saya buat andaian murid-murid kat Bukit Kapal pun serupa. Sebab tu saya kata kadang-kadang parent, sebab tu saya kata kekangan ni banyak lah sebab murid tak semua murid ada peranti. Kadang-kadang kongsi adik-beradik, mereka tak boleh nak ni. Walaupun kita buat seminggu sekali setiap hari Rabu tu kita buat, tapi itulah kadang-kadang respon yang dapat 30% pun kira dah okey lah tu. Tu saya kata cabaran tu masih memang kami tak puas hati lah benda tu. Baik-baik. Jadi soalan yang terakhir. Apakah strategi jangka pendek dan jangka panjang pihak sekolah dalam melaksanakan kurikulum memandangkan pandemik ini mengambil masa yang agak lama untuk pulih? Okey, pihak sekolah sebenarnya kita tertakluk pada kementerian. Okey. Bila kementerian sebab biasa kementerian dia akan keluarkan surat keliling pelaksanaan kurikulum waktu pandemik. Okay, sehingga sekarang dalam SPI menyatakan tak boleh bersemuka, dia tak adalah sebab tu kita bergantung pada KPM. Mana kita dapat arahan baru kita buat. Contoh KPM nak, contohlah kalau KPM nak setiap sekolah menyediakan aktiviti yang jalan pada masa pandemik. Mereka kalau boleh memang sekarang ni tak ada. Mana kita buat secara online ni itu sebab kita rasa kita perlu sebarluaskan kurikulum kepada murid. Itu yang kita buat. Tu yang lepas tu bila macam tu kita maklumat dari PPD apa yang kita buat untuk kurikulum, tu yang PPD panjangkan pada kementerian. Mana kita semuanya macam tu lah. Sebab tu kita tak boleh nak buat yang ke masa pendek ke, jangan masa pandang, strategi untuk kurikulum kita tak boleh nak buat. Sebab kita pun tak tahu bila pandemik ni akan berakhir. Sebab tu kita tak boleh. Mana setakat ni kita buat apa yang kita dah buat selama ni, kita teruskan je dulu. Tapi tak adalah strategi jangka pendek ke jangka panjang, tak ada. Baik-baik, faham. Jadi tu je soalan daripada kami. Apabila analis ataupun Jawi ada soalan tambahan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya rasa sampai sini je temuduga kita petang ni. Saya sebagai wakil grup ni lah nak cakap terima kasih kat cikgu sebab sudi terima interview daripada saya, and saya nak minta maaf rasa macam kami ni menggait cikgu untuk jawab soalan ni. Malu pula. Jadi, Tak apa. Benda yang saya ada saya bagilah, cuma data-data ni sebenarnya contoh macam data pencapaian yang saya masukkan dalam jawapan pada saya tu saya buat secara rambang, benda tu saya tak apa ingat sangat. Mungkin ada yang campur aduk 2019, 2018, benda tu. Cuma 2020 kami tak sempat, yang 2020 memang kami tak sempat nak masukkan sangat. 2021, sebab 2020 pertandingan agak sebenarnya secara online. Pencapaian walaupun ada tapi tak ada inilah yang kami benda tu ada kat sekolah tapi saya tak ada simpanan saya. Sebab tu saya tak apa nak jawab sangat untuk pencapaian tu Yang saya masukkan yang ada pada saya je. Tak adalah saya bagi 2018 punya, saya bagi 2019 yang ada pada saya. 2018 ada tapi saya tak bagilah. Data-data yang lain kat sekolah lah. Kalau nak datang sekolah tu dia tengok lah. Tapi kalau dibenarkan lah. Baiklah. Okay, ni pun dah banyak dah cikgu tolong kami. Jadi kalau tak ada apa, kita ambil gambar sekejap. Lepas tu boleh end lah sesi ni. Okay, sekejap saya tolong ambilkan gambar.
lagi sekali ya. Okey, dah tu je. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kat Cikgu Rosmah sebab tolong kami. Selamat maju jaya semua. Cikgu. Okey, Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih banyak Terima kasih cikgu. cikgu. Okay, jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okay. Oh my god. Penatnya. Dah Jangan lupa mula-mula ada buat dah. lagi 5,000 perkataan. Penat ah. Aduh, 5,000. transkrip lagi. Ya, lo kena tulis transkrip. Nak tengok balik video ni.